Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Mishkatul Masabih. Masih lagi kitab bersuci cuma ni jilid yang ke-6 dah ni yang ke-6. Jadi perbincangan pada malam ini sebenarnya hadis yang ke-7 lah. Hadis yang ke-7. Sambungan hadis yang ke-7. Jadi sambungannya pada muka surat 29. Bagi yang ada kitab ni lah. Cumanya sebelum saya terus pergi kepada muka surat 29, dalam sesi akhir perbincangan sebelum ini pada 9 hari bulan 4, kita bincang berkenaan dengan hadis yang ke-7, iaitu hadis riwayat Abi Ayyub. Ini saya baca sekali lagi, saya ulang baca hadis ini. Kukuk kita tak ingat dah apakah topik perbincangan. An Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sunanil mursalin, al-haya wa yurwa al-khitan wat ta'attur was-siwak wan nikah. Diriwayatkan daripada Abi Ayyub radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara termasuk sunnah para rasul, iaitu malu, sifat malu itu. Dan ada diriwayatkan khitan, termasuk khitan, memakai wangian, gosok gigi dan juga berkahwin. Jadi berdasarkan kepada riwayat ini, mana 5 perkara lah. Cumanya berkenaan dengan khitan itu sebenarnya telah saya sebut sebelum ini, boleh bacalah dalam nota kaki itu. Mana dalam riwayat, setengah-setengah riwayat tu sebut 4 saja, tak termasuk khitan. Tetapi ada setengah riwayat sebut khitan. Itu yang jadi 5 tu. Manakala asalnya sini mana 4 ni tak termasuk khitan. Baik. Cuma poin-poin ataupun perkara-perkara yang disebut dalam hadis ini telah kita bincang. Perkara terakhirnya adalah berkait dengan berkahwin itu. Jadi melalui hadis ini, berkahwin itu termasuk sunnah, bukan sunnah Rasulullah sahaja, tapi sunnah para rasul. Nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad pun, inilah kehidupan mereka sebagai manusia yang terbaik, yang diciptakan oleh Allah, yang terbaik, yang dijadikan pedoman, ikutan, qudwah setiap zaman. Orang panggil nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi kehidupan merekanya salah satunya adalah berkahwin. Dan sebelum ini telah kita bincang juga berdasarkan kepada nota ini, di mana dikemukakan contoh-contoh hadis yang menunjukkan bahawa Islam melarang seseorang itu hidup secara rahbaniyah, hidup seperti pendeta, padri misalnya, tidak berkahwin. Sebab setengah agama menganggap tidak berkahwin itulah cara yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Islam tak suka perkara itu. Maknanya penegasan Nabi dalam hadis ini, berkahwin ini bukan sunnah aku sahaja, tapi sunnah para rasul, para nabi sebelum aku. Itu yang dimaksudkan di sini. Baik. Sebagai sambungan pada malam ini, kita bincang isu itu lagi. Al-Quran juga menegaskan perkara yang sama. Dia sebenarnya boleh dikatakan hampir semualah agama, bila nak jadi orang agama secara khusus, dia tidak berkahwin. Kalau kita tengok misalnya kita kata Buddha, Hindu, Kristian, tak boleh kahwin.
Sebab dia kata kalau kahwin ni menyebabkan kita jadi, mana fokus kita tu tidak semata-mata kepada Allah. Sibuk dengan keluarga. Jadi nak hidup secara orang agama yang betul-betul taat kepada Allah, beribadat kepada Allah macam mana kalau sibuk dengan isteri, sibuk dengan anak. Jadi Nabi kata kena berkahwin. Di sini selepas ni kita akan bincang lah. Nabi bukan sekadar berkahwin, 9 isteri. Baik. Misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hadid ayat 27. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanallah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Perbuatan mereka beribadat secara rahban, ini pokok Yahudi lah, Yahudi Nasrani. Mereka beribadat secara rahbaniyah. Mereka lah sahaja yang mengadakan, dan merekanya. Sebenarnya kehidupan cara rahbaniyah tu tidak berkahwin, hanya tinggal di tempat ibadat, tidak bekerja, mengharapkan bantuan orang. Ni orang panggil Rijaluddin, tokoh-tokoh agama dalam agama lain. Hidup secara kependitaan tu, ini tidak pernah disuruh oleh agama. Mereka sendiri yang reka dan mengada-ngadakan amalan cara hidup sedemikian. Kami tidak mewajibkannya atas mereka. Mereka berbuat demikian kerana kami tidak suruh mereka buat begitu dalam rangka nak cari redha Allah. Kami tak pernah suruh gitu. Maknanya di sini penafian dalam ayat ini, tidak pernah ada syariat daripada Allah begitu. Tidak pernah ada syariat daripada Allah begitu. Dalam pada itu, mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut yang sewajibnya. Oleh itu, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad di antara mereka, kami berikan pahala. Dan banyak di antara mereka yang fasik, yang derhaka. Jadi isu di sini yang kita nak ketengahkan di sini, sesuai dengan hadis yang kita bincang. Mana kalau kita tengok hadis-hadis lain dan juga ayat Al-Quran, Islam sangat anti kepada kehidupan kependitaan itu. Hidup membujang, tidak berkeluarga, semata-mata dengan maksud untuk mengabdikan diri kepada Allah secara total. Maka tak berkahwin. Itu bercanggah dengan ajaran Islam daripada dulu sampai kepada zaman kita. Itu maksudnya. Ini satu penafian. Jadi yang mereka buat, masalahnya begini. Masalahnya orang-orang agama, Rijaluddin di kalangan Nasrani, Yahudi, mereka kata itu ajaran daripada Allah lah. Itu ajaran daripada Rasul mereka. Maknanya daripada wahyu. Ini satu bentuk pendustaan atas nama agama. Allah kata tak ada. Tidak begitu. Tak betul itu. Mereka yang mencipta. Mereka telah melakukan rekayasa, kita kata, dalam agama, dan dinisbahkan kepada wahyu, dinisbahkan kepada Allah SWT. Padahal tidak begitu. Sebab baik, cuba kita tengok lagi di sini. Bahkan Nabi SAW menjelaskan dalam satu hadis. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib wa ju'ila qurratu 'aini fis salah. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditimbulkan rasa cinta kepadaku terhadap dunia. Mana ditimbulkan rasa cinta kepadaku daripada dunia ni, perempuan-perempuan. Sebab perempuan-perempuan ni mana perempuan dunia. Dalam dunia, dalam kehidupan dunia ni, Allah timbulkan perasaan aku ni cinta kepada perempuan-perempuan. Dan juga wangi-wangian. Dan dijadikan solat itu dijadikan sebagai penyejuk mata. Makna penenang jiwa lah. Baik. Berkait dengan hadis ini, Imam As-Subki berkata, saya terjemah qurratu ain itu makna penenang, penyejuk hati, rasa tenang. Itu dalam solat itu. Jadi 3 perkara lah, cuma kita nak fokus kepada an-nisa itu. Cinta kepada perempuan. Kerana bermula pada cinta kasih pada perempuan, itulah berlakunya perkahwinan itu. Di situlah berlakunya keinginan untuk berkahwin. Berkait dengan hadis ini, Imam As-Subki berkata,
rahsia diberikan kebenaran kepada Nabi SAW untuk berkahwin lebih daripada 4 orang isteri, kerana Allah Ta'ala mahu memindahkan syariat sama ada yang nyata secara terbuka yang boleh dilihat oleh semua orang, dan yang dilakukan secara bersendirian atau bersama isteri di rumah. Baik, termasuk dalam kategori syariat yang mesti disebarkan oleh baginda ialah sesuatu yang baginda malu dan tidak malu untuk disampaikan. Sedangkan Nabi SAW adalah seorang yang sangat pemalu. Justru itu Allah Ta'ala menjadikan untuk baginda SAW wanita-wanita yang akan menyampaikan syariat yang mereka lihat dan dengar daripadanya, termasuk yang baginda malu untuk menjelaskannya di khalayak. Hasilnya sempurnalah sebaran syariat, terutamanya persoalan-persoalan berkaitan masalah wanita seperti mandi haid, mandi junub dah kita kata, ataupun mandi yang berkait dengan janabah, haid, nifas, iddah dan seumpamanya. Perkahwinan Nabi SAW dengan ramai wanita bukan semata-mata dorongan syahwat, sebaliknya kerana faktor-faktor yang lain seperti yang telah dinyatakan. Dengannya umat mendapat kebaikan yang sangat besar. Maksud kenyataan ini beginilah kalau saya sebut dalam bahasa yang mudah. Syekh As-Subki sebut, apa hikmah di sebalik Nabi berkahwin itu? Bukan sekadar 4 orang seperti yang disyariatkan kepada umatnya, bahkan lebih daripada 4 orang. Padahal Nabi ini ketua agama, turun wahyu, Nabi, Rasul. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Kalau saya nak sebut lebih daripada yang ni, saya boleh kata beginilah dalam syarah-syarah lain. Perkahwinan Nabi ni sebenarnya adalah untuk melengkapkan syariat. Sebab kehidupan manusia dia tidak boleh pisah dengan keluarga, ada isteri, ada anak. Jadi maknanya kehidupan yang sebenar tu dia begitu. Jadi bagaimana kita nak tahu hukum berkeluarga dengan lengkap? Boleh jadi kalau dia berkahwin seorang, tidak berlakulah cemburu, tidak berlakulah kita kata berantakkanlah kita kata cemburu, siapa baloh iri hati, ada pakat tanah antara isteri pertama, isteri kedua. Jadi mana kita kata kerana rumah tangga tu, fenomena yang berlaku dalam rumah tangga tu dalam bentuk bila isteri ramai, dia lebih nyata syariat tu. Kalau seorang saja mungkin banyak terselindung maklumat tu. Kalau Nabi kahwin seorang saja, mungkin tidak banyak maklumat yang berkait dengan keluarga yang kita dapat. Hukum poligami, hukum bagaimana seorang isteri itu boleh ke tidak dia nak serahkan waktu giliran pada. Jadi banyak keluar hukum di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, bila berkait dengan isteri secara khususnya, takkanlah Nabi nak cerita sepenuhnya kepada masyarakat. Mestilah yang lebih sesuai isteri Nabi sendiri. Jadi bila isteri Nabi cerita, maknanya itu adalah merupakan wahyu. Merupakan wahyu juga. Sebab apa? Bila isteri Nabi cerita tentang Nabi, misalnya isteri Nabi kata, aku ketika haid, Nabi layan aku begini. Itu syariat tu. Dia jadi syariat. Yang Nabi tak buat adalah setubuh saja. Tapi di bahagian lain di tubuh aku, mana Nabi nikmati dengan cara yang halal seperti tidak dalam keadaan haid. Mana di situ banyak boleh ambil hukum, boleh dikeluarkan hukum. Itu hikmahnya mengikut Subki. Sebab Nabi ni pemalu. Kalau Nabi nak sebut hal-hal yang berkait dengan hubungan suami isteri, tidak munasabah. Jadi maklumat itu sampai juga kepada umat, tetapi melalui saluran yang lebih terhormat, iaitu melalui para isteri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau berkait dengan keluarga, khususnya hubungan kita kata dalam kelambu lah, kita kata hubungan jimat dan sebagainya, kan kita tengok jumpa hadis banyak isteri Nabi yang cerita begini-begini. Lepas tu ada pula perempuan lain pergi tanya isteri-isteri bagaimana kehidupan Nabi dari sudut seks. Dan bahkan sahabat-sahabat hak lelaki ni pergi tanya isteri-isteri Nabi bagaimana kehidupan Nabi di rumah. Sebab Nabi ni apa saja yang keluar daripada Nabi adalah hadis, adalah sunnah Rasulullah, merupakan sunnah. Jadi nak tahu macam mana di rumah. Kalau di luar rumah tak apalah, sahabat bergaul bersama Nabi, dia boleh melihat sendiri setiap pergerakan, aktiviti, tingkah laku Nabi. Mereka boleh lihat sendiri. Tapi kalau di rumah, enggak, Nabi ni banyak juga berada di rumah. Itu hikmah, kata Subki, hikmah kenapa adanya isteri. Jadi Aisyah dia cerita tentang perkara ini, isteri lain cerita pula tentang topik lain. Jadi lengkap. Sebab itulah agama Islam ni lengkap. Salah satu yang melengkapkan adalah kehidupan keluarga, dengan sebab ada isteri dan isterinya ramai, maka maklumat itu lebih detail. Semua itu adalah untuk panduan kehidupan kita. Perkara itu Allah tidak takdirkan kepada Nabi lain.
Tidak berlaku begitu. Ini hikmah yang disebut oleh Subki, Syekh As-Subki itu. Sebab itulah kalau kita perhatikan, kena ni saya perlu sebutlah. Misalnya banyak kalau kita baca dalam kitab-kitab, orang panggil puak-puak sufi, puak-puak tarikat, bila lama sehingga tak ada berbangga. Dia kahwin 40 tahun tapi isteri dia masih dara. Padahalnya bilik tu berhadapan, dia tinggal di bilik lain, isteri dia tinggal. Bahkan dia rasa bangga. Padahal berkahwin. Kononnya dia boleh tahan nafsu dia daripada setubuh isteri dia, menyebabkan dia boleh khususkan hidup dia untuk ibadat kepada Allah. Itu ada disebut dalam kitab. Ramailah kita jumpa tokoh-tokoh yang lebih cenderung untuk menyatakan, setengah tu dengan terang, setengah tu dengan isyarat, kalau kamu nak hidup secara ta'ab, secara ibadat, secara suluk, secara khusus kepada Allah, jangan kahwin. Itulah yang disebut oleh Nabi di sini. Maknanya itu sudah ada pengaruh luar, pengaruh daripada kehidupan rahbaniyah itu, kependidikan yang menjadi amalan tokoh-tokoh agama dalam agama lain. Islam tidak begitu. Bahkan dalam setengah-setengah kitab ulama sebut tidak berkahwin dengan maksud nak ibadat pada Allah. Ini termasuk tasyabbuh dengan cara hidup agama lain, termasuk tasyabbuh dengan agama lain, sudah terpengaruh dengan kehidupan agama lain, dan itu salah. Bahkan Nabi sebut, man raghiba an sunnati falaysa min. Siapa dia benci pada sunnah aku, tak suka, itu bukan puak aku. Jadi ulama bincanglah, bukan istilah bila Nabi sebut kalau tidak buat gini bukan puak aku, tidak umat aku, tidak termasuk pengikut aku. Dia kesan dia sampai hari akhirat tu. Kesan dia sampai hari akhirat tu kalau dia tidak bertaubat tu. Maknanya seseorang yang benci pada sunnah Nabi, misalnya menganjurkan tidak berkahwin, kalau dia kekal sampai mati begitu, dia tu tidak akan dapat bersama Nabi di hari akhirat. Tak mungkin akan dapat minum air di kolam Nabi SAW. Maknanya beratlah. Jadi kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Pengarang telah menambah satu ciri lagi dengan katanya ada diriwayatkan al-khitan. Sebenarnya al-khitan ini memang disebut dalam banyak hadis. Kalau dalam Sunan Nasa'i itu beberapa hadis yang disebut. Khitan ini termasuk dalam amalan fitrah yang menjadi sunnah para rasul, para nabi, syariat umat terdahulu, khitan itu. Sebab apa? Taharah lah, untuk kebersihan. Untuk kebersihan. Baik, kita pergi seterusnya kepada hadis yang ke-8. Dia kalau Muhammad Qutub, dia ada sebut dia kata berkahwin ni selain daripada salah satulah hikmat berkahwin ni, sebenarnya Allah nak isyarat bahawa Islam ni tidak menyekat kehendak manusia. Sebab manusia dia perlu pada perempuan, perempuan perlu pada lelaki. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat syariat itu sebagai bimbingan supaya mereka dapat membetulkan kehidupan mereka dengan terhormat, tidak seperti bebas seperti binatang itu. Sebab kalau Allah tidak buat syariat pun, sebab fitrah Allah buat nak pada pasangan itu, dia akan lakukan juga, tapi kelakuan dia tu tanpa disiplin, tidak ubah seperti binatang. Sedangkan manusia ni ahsanul taqwim, sebaik-baik kejadian. Sebab itulah Allah buat peraturan. Bahkan guru saya sebut dulu, kalau kita tengok dari sudut hukum, tidak boleh setubuh isteri melalui liwat, kita panggil liwat itu jelas nak mengangkat darjat manusia tu. Nak mengangkat darjat manusia tu. Ujian Tuhan lah. Kalau nak sebut atas masjid, kita buat sedap-sedap. Yalah, kedudukan kita kata kemaluan perempuan antara dubur dengan kubur tu dekat. Yang dihadapi halal. Sedikit saja ke belakang haram, tidak boleh. Apa sebab? Ulama sebut dalam kitab, itu sebagai ujian Allah. Padahal isteri itu sudah halal, tetapi masih ada hukum di situ. Selain daripada ta'abudi untuk menyatakan untuk ujian Allah supaya kita patuh pada Allah, banyaklah hikmat-hikmat dia. Cuma antara ini disebutnya Allah nak mengangkat manusia supaya dia kena faham berkahwin ni dia ada matlamat, dia ada tujuan dia. Orang-orang yang kita kata yang tidak beragama, hidup tanpa ada disiplin daripada wahyu ni, mereka bebas melakukan apa saja. Itu antara yang disebut. Bahkan dibuat kajian buku ni dalam, saya pernah sebut sebelum ni, buku ni dalam bahasa Urdu lah. Jadi guru saya dia pernah sebut, dia kata dalam buku tu seorang Maulana di India, bila dia habis pengajian sampai peringkat Dauratul Hadis, alim dalam bidang agama, dia ambil pula bidang perubatan, dia jadi pakar pula dalam bidang tu, dan dia berkhidmat di barat, dan dia terlibat buat kajian
Kajian tu 1000 pasangan. Dan dia bukukan pengalaman hasil daripada kajian itu. Dia kata peratus yang sangat besar berlaku kerosakan dari segi alat kelamin. Mana alat kelamin itu jadi rosak, ada penyakit, terjejas kehidupan seks itu, sebabnya kerana liwat isteri. Hasil kajian dia. Yang dia nak sebut di situ, liwat tu satu perkara. Liwat satu perkara selagi setubuh isteri dalam keadaan haid. Dan saya sebut ni sebagai memberi penekanan, apa sahaja larangan Allah tu mesti ada risiko dia. Berat. Jadi kena berhati-hatilah. Mana Allah bagi tapi dengan disiplin. Itu ada juga yang sebut begitulah. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis yang ke-8. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yarqud min lailin wala naharin fayastayqidhu illa tasawwaka qabla an yatawadda. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah Nabi ni kalau dia bangun tidur, mula-mula sekali dia buat sebelum dia buat lain, gosok gigi lah. Baru lepas tu baru dia ambil wuduk. Bahkan hadis ni menunjukkan perbuatan ni perbuatan rutin. Tu. Dia ginilah kalau kita belajar bahasa Arab, dia kalau ada la illa maknanya perbuatan tu memang tetap. Cuba tengok. La yarqud min lailin walan fayastayqi illa, ada illa. La ada illa maknanya perbuatan tu perbuatan tetap. Kita boleh sebut sebagai rutin. Sebab tu terjemah yang Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Nasim buat, dia terjemah secara macam uslub Arab tu ada lagi. Sebab dia nak mengekalkan maksud. Cuba tengok. Tidaklah la tu. Tidaklah baginda tidur pada waktu malam dan siang lalu tersedar, fayastayqis tu lalu tersedar, kecuali baginda SAW menggosok gigi sebelum berwuduk. Maksudnya apa? Kalau kita guna bahasa kita, uslub kita, mana Nabi ni kalau dia tidur tak kira lah malam hari ke, siang hari ke, bila dia bangun, mula-mula sekali dia buat adalah gosok gigi. Lepas tu baru dia ambil wuduk. Perbuatan ni sekali-sekala ke? Tak, setiap kali. Itu maknanya. Itu la illah. Ni dia panggil ayat ni ayat tegas. Ayat ni ayat tegas. Tidak, bermula dengan tidak. Sebut tidak dulu. Tidak tidur Nabi siang hari ke malam hari, maka dia bangun kecuali dia gosok gigi dulu. Dia nak ayat tu. Berlaku sekali-sekala ke? Tak, setiap kali. Rutin lah kita kata. Itu maksud dia. Itu jelas. Baik. Hadis ini menunjukkan bahawa salah satu waktu disunatkan menggosok gigi ialah setelah bangun dari tidur. Tujuannya ialah untuk menghilangkan bau dari mulut yang disebabkan oleh tidur. Cumanya di sini kalau nak sebut satu kesimpulan lain lah, seperti disebut oleh ulama, mana kalau kita perhatikan di sini, bila seseorang itu tidur, khususnya tidur waktu malam, kadang-kadang tidak memadai dengan berkumur ketika wuduk, tidak memadai. Sebab sunnah Nabi SAW, bila Nabi tidur, khususnya tidur pada waktu malam, yang tidur lama tu, memang Nabi gosok gigi dulu. Padahal ketika wuduk tu dia ada berkumur. Itu. Mana gosok gigi tu dia lain. Dia tidak seperti berkumur. Walaupun dalam syarah kitab baru, misalnya syarah Bulughul Maram, Tawdihul Ahkam tu ada sebut. Bila kita lihat hadis Nabi bahawa nikah hadis Nabi, laula an asyqa ala ummati tu la amartuhum bisiwak, kalau tidak jadi berat pada umat aku setiap kali nak salat dia gosok gigi. Sebenarnya ulama bincang tu, sebab tu gosok gigi ni dia lebih kepada membersihkan ruangan mulut. Itu disebut. Gosok gigi ni tujuannya membersihkan ruangan mulut. Membersihkan daripada apa? Okey, kita kata bersih tu nak buat saki baki makan ni. Masalahnya kalau kita kata jadi hadis tu sebut, kalaulah tidak berat, aku akan suruh dia gosok gigi setiap kali nak semaya. Tidak berkait dengan makan minum tu. Tak berkait dengan makan minum tu. Kau kita nak kali nak semaya makan dulu, sebab tu kena gosok gigi gitu ke? Ada. Kalau kita makan, hak tu memanglah molek gosok gigi nak buat sakit baki makannya tu. Berkumur dan sebagainya, takut terganggu dalam salat. Ni masalah ni bukan waktu makan, tak makan 5 kali sehari.
Sebab Nabi kata setiap kali nak semaya. Jadi hadis tu sebenarnya dia lebih menjuruh kepada bau mulut. Kayak kita antara waktu maghrib, waktu isya pun duduk dengar kuliah tak kecek, tak got, kayak bau tu. Sebab tu ulama kata sebenarnya gosok gigi tu membersihkan ruangan mulut. Jadi apakah membersihkan ruangan mulut ni boleh tercapai dengan gosok gigi saja? Ada lagi cara lain. Ada lagi cara lain. Misalnya antara kita kata contoh kita tahu waktu asar dengan waktu maghrib, kita tak makan pun, tiba-tiba bau mulut. Lepas tu kena gosok gigi ke? Doktor kata pula gosok gigi tak boleh terlalu banyak, dia boleh jadi terhaki gigi pula. Ni kalau 5 kali sehari, doktor tak anjurkan 5 kali sehari. Cuba tanya lah doktor mana-mana pun. Gosok gigi tidak dianjurkan 5 kali sehari. Sebab tu Nabi tak suruh gosok gigi sampai 5 kali sehari, takut jadi berat. Sebab tu ulama kita faham maksudnya membersihkan ruang mulut. Sebab tu dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, berkumur itu sudah termasuk. Mana boleh sunnah gosok gigi. Berkumur itu sebab objektif sama, nak membersihkan ruangan mulut. Sebab berkumur ni hilat dah bau sebenarnya. Tama-tama kalau guna cecair yang khusus. Gapo dia kita kata, Listerine kau misalnya. Atau gapo dia lagi. Adalah banyak juga di pasaran itu. Dia hilat bau. Hot tu sebenarnya. Sebabnya dia bincang, dia kata ada setengah orang tu gosok gigi dah bau lagi. Maknanya lagu mana tu nak kira tu. Sedangkan tu juga gosok gigi nak suruh segar. Segar dia, segar orang lain. Ni gosok gigi dah mari bau bengil lagi. Maknanya ada tak kena. Mana tak tercapai maksud gosok gigi untuk menghilangkan bau mulut. Sebab apa? Sebab gigi gosok. Tu bertanya doktor. Nah, saya pernah tanya doktor, bau mulut ni apa? Dia kata salah satunya gosi tu dia gosok. Salah satu. Maknanya apa? Maknanya kalau kita nak beramal dengan hadis ni, kena jaga penjaga dia tu, kena minta nasihat pakar lah. Sama ada kita pergi cek gigi secara berkala 6 bulan sekali ke. Jangan tengok gosok gigi saja. Ni gosok gigi tu tak bau, tak cara tak apa gosok dah gigi, biarnya bau gigi. Hak tu nak wan kena sabarlah dia kata. Dan mau bau busuk kawai gosok dah gigi. Tak kena gitu. Maknanya kalau gosok gigi bau lagi, makna masih mengganggu orang lain, maknanya dia nak lebih daripada itu. Gapo dia? Perawatan lah. Itu dibincang dalam kitab Tawdihul Ahkam. Sebab dia kata tu sebenarnya. Kayak kita jumpa dah hadis sebelum ni. As-siwak itu mathharatul lil fam wa mardatil rabbi. Gosok gigi itu adalah nak jaga kebersihan mulut. Kebersihan mulut. Jadi kebersihan mulut bukan tercapai dengan gosok gigi saja. Jadi kena faham lah tu. Tujuan nak bersih. Nak bersih, mari masjid, khususnya mari sembahyang Jumaat. Nak. Tiba-tiba mulut bau. Nayalah kat orang. Nak. Orang jadi peling lidah baca Quran. Bau busuk doa tu. Saya pun pernah kena. Allah, tak pernah lagi. Sebelum ni ada dah bau tapi tidak sampai kita jadi hilang fokus. Pening kira. So kata ni jenis mana ni bau ni mun. Nak ayak pun payah membagai bau. Patutlah saya terasa patutlah Nabi marah. Ada bau Nabi keluar ke kita baca malam baca dia. Nabi suruh keluar ke dia pergi sampai ke kubur bakit. Ke kawasan bukan kubur, kawasan bakit tu. Apa mengganggu kan? Mana kena jaga dia. Kalau tidak mari masjid ni sepatut boleh pahala jadi boleh dosa. Baik, seterusnya hadis yang ke-9 ya. Anna Aisyah annaha qalat kana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yastak fayu'tini siwak li'aghsilah fa abda'u bih fa astak thumma aghsil wa adfa'uh ilaih. Diriwayatkan daripada Aisyah kata dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosok gigi, lalu baginda memberikan kepadaku kayu siwak dia tu supaya saya basuhlah. Mana terjemah dia cuba tengok fa abda'u bih fastak. Saya boleh diterjemah gini, sebelum saya basuh, saya gosok dulu gigi saya dengan buruh tu. Lepas tu baru saya basuh. Tu kita terjemah gitu lebih nampak lagi. Sebab fa tu, fa. Ada fa tu. Maknanya sebelum saya basuh tu, saya gosok dulu dengan gigi saya dengan buruh gigi Nabi hak masih ada lagi. Dia panggil kesek-kesek basah kayu sugi tu. Sebelum saya basuh, saya gosok dulu gigi saya. Lepas tu baru saya basuh wa adfa'u ilaih, dan saya bui pada Nabi. Itu maksudnya. Baik. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah menggosok gigi ialah membasuh kayu siwak tersebut. Maknanya Nabi basuh. Nabi basuh. Kebiasaan.
Kana di sini sebab dia kana ni hadirat, kalau kita belajar bahasa Arab dia penggunaan kana. Contoh ni kana Nabiullah. Kana ni dia ada dua makna. Dalam setengah-setengah keadaan kita terjemah makna Nabi adalah Nabi buat begini. Tapi setengah-setengah keadaan menjadi kebiasaan. Dia kena terjemah gitu. Hak ni nak terjemah mana? Hak ni kalau tengok dalam syahadah kana sini dengan erti menjadi kebiasaan. Tu kana di sini. Dia ada dua kana ni. Tapi ada setengah-setengah tu kana tak boleh terjemah gitu. Payah juga tu. Tapi hak ni terjemahnya menjadi kebiasaan. Bila Nabi selesai gosok gigi, dia akan basuh kayu sugi dia ataupun dia suruh isteri dia basuh. Menjadi kebiasaan. Diterjemah daripada mana? Daripada kana itu. Baik. Jadi Aisyah bila Nabi suruh dia basuh, dia guna dulu kayu sugi tu gosok gigi dia. Untuk ambil berkat daripada Nabi. Kena faham molek ni. Kena faham molek. Kena beringat sikit buah gigi tutup guru ikut nyabik gosok anak murid lepas. Tu perlu penjelasan tu. Bukan boleh kira lah ni. Nak ambil berkat tu guru tu lah. Ginilah baca Quran lah nak besar pahala. Takut silap. Beliau tidak rela untuk menghilangkan air yang terdapat padanya yang merupakan air daripada mulut baginda. Ini merupakan tinggi, ini menunjukkan ketinggian adab Aisyah radhiyallahu anha dan kebijaksanaan. Dia ambil peluang tu, bukan mudah nak dapat peluang tu, orang lain tak dapat. Dia dapat, orang lain tak dapat tu. Tak apalah. Dalam hadis ini, kena perhati molek. Sebab di sini Al-Fadhil Ustaz Nasir tidak buat penjelasan dengan detail. Tapi kuku mana dia sebut tu betul. Cuma takut silap faham. Di dalam hadis ini terdapat pengajaran boleh mengambil keberkatan kesan orang-orang saleh serta merasakan keseronokan dengannya. Betul tu. Tapi siapa keberkat gile buah gigi kau? Gitu kau? Sedangkan Nabi jaga sangat keberusahaan perasaan jejek tu, fitrah tu perasaan jejek tu. Perasaan rasa kembang kata-kata. Sebab apa hak ni ulama tak kata sunnah ni. Sebab tu isteri Nabi pun tidak semua buat begitu. Hak ni berlaku ni secara dalam keadaan biasa, berlaku secara tidak dirancang. Ni tidak termasuk dalam sunnah yang disyariatkan dalam konteks ni lah. Sebab tu isteri Nabi tidak gomoh ni. Tapi untuk Nabi, sebab tu setengah kata untuk Nabi. Lepas tu untuk orang lain boleh ke siapa pun kat ni? Sedangkan kita secara itu yang kita kata timbul rasa kembang tu jejek tu. Kalau suami isteri boleh kira. Lepas tu nak ambil berkat ni siapa situ kah dengan ulama dengan orang ni? Tu setengah-setengah ulama kata hak tu kita kena fikir secara rasional lah. Nak ambil berkat tu macam mana? Sekadar dia wikai sejadah, ambil berkat sejadah dia, guna sejadah dia, ingat pada perjuangan dia, hak tu tak apa. Ni nak gile buah gigi ni rasa kena mikir 40 kali tu. Kena berhati-hati. Jangan saya bimbang gini, takut kita baca gini saja, kita pun boleh pejam mata biar kembang tak ke mana pun. Apa nak ambil berkat mengotok guru kena fikir. Ni Nabi ni. Orang lain, sebab tu kita tengok sahabat-sahabat Nabi pun tidak gitu. Sebab saya tengok dalam internet ni gini, kita ni bila kita belajar dari Nabi, kita kena tengok apa yang berlaku di masyarakat, kena tengok dengan suasana yang berlaku dengan sahabat. Karena sahabat itulah kita boleh nampak ajaran Nabi, para sahabat tu. Ada ke berebut-rebut gitu? Tok guru dia minum air, tok guru dia peletak. Anak murid berhunggalan ni mari pegang, bawa rata cawan berebut. Tu nak minum tujuannya nak suruh kena bibir anak murid dengan tepat bibir guru. Baik, tak apalah kita kata, kita tidak nak kata haram, kita tak kata gitu. Tapi kalau zaman Nabi, begitu ke Nabi didik sahabat dia? Begitu ke? Tidak begitu. Saya bimbangnya kalau kita latih begitu, dia jadi ta'assub. Bimbang jadi gitu, kena berhati-hati. Saya tidak kata haram, tapi berhati-hati. Sebab itulah hadirat dalam bab kehidupan ni kita kena betul-betul tahu cara hidup Nabi dengan sahabat tu macam mana. Nabi tak ada orang lebih sayang pada Nabi daripada sahabat. Lagu mana cara dia urus kecintaan dia pada Nabi? Lagu mana dia urus? Tu kena tahu. Takut jadi terlebih. Lama kita bawa tu pergi kepada guru kita. Akhir sekali siapa perkat cium kaki. Tu bimbang takut jadi gitu.
Takut jadi gitulah. Itu saya bagi nasihat tu, mana berhati-hati. Takut jadi terlebih. Dia terlebih ingat, bila terlebih dia akan naik satu tahap, dia panggil ghulu. Takut jadi ghulu, melampau. Ghuluun fi salihin, dia boleh jadi rosak. Berhati-hati. Saya sebut ni atas maksud berhati-hati. Bukan dengan maksud yang tidak baik, tidak. Maksudnya berhati-hati. Ulama kita terima mengambil berkat dengan kita kata orang soleh. Misalnya guru saya sendiri pun ada. Mana tok guru dia kira hebat lah, bagi sejadah pada dia. Sampai hari ni dia simpan lagi. Jadi bila dia tengok tu, naik semangat nak mengaji hadis. Sebab tu guru dia tu guru hadis. Tapi tak rebuh minat air dah. Tidak kata rebuhkan sejadah minat air dah. Tidak gitu. Cuma sekadar tengok tu jadi ingat. Sebab tu guru dia ni sampai mati mengaji hadis di India. Dia kata ada. Tu Mufti Wali Hasan tu lah. Baik. Antara kesimpulan daripada pengajaran yang lain ialah boleh menggunakan alat gosok gigi orang lain dengan keizinannya. Boleh, kalau tak kembang tak apa. Kalau tak rasa jejak boleh. Sebab itu halal. Boleh, itu memang tak ada masalah. Misalnya kita nak gilir buh gigi sayang kita, tak ada masalah. Kalau tengamuk kan, cuma boleh dia gosok gigi dengan jari. Dah kalau tengamuk lah pergi. Asal ke bersih. Memang tidak haram tu. Ikutlah tu. Naknya boleh saja. Nak kata sunat tu tak jumpa, tak tengok oleh kitab pun tak jumpa. Tarik dalam internet tengok hadis ni, tak ada ulama kata sunat gilir buh gigi tu. Cuma naknya harus saja. Gitu ya, sekadar tu ya. Baik. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, antara kesimpulan daripada hadis ini ialah membasuh siwak. Hak ni hak sunnahnya. Kena tanda molek tu, hak ni hak sunnah. Hafiz Ibn Hajar pun dia tumpuh hak ni. Antara kesimpulan daripada hadis ini ialah membasuh siwak atau berus gigi di pertengahan menggosok gigi dan selepasnya sebelum menyimpannya adalah sunat. Tu. Baik. Tu memang sunnah lah. Sama ada tengah gosok gigi tu, kita basuhlah tu. Tujuan apa? Supaya kalau ada saki-baki makan yang melekat pada buah gigi ataupun kayu sugi tu, dia boleh hilang. Tujuan tak suai bau tu lah. Tak suai bau. Dan supaya saki-baki makanan yang melekat tu, dia tidak, saki-baki makanan yang terlekat di buah gigi tu, dia tidak melekat semula dalam mulut tu, dalam celah-celah gigi. Tujuan nak suhilan. Sebabnya dalam kitab-kitab disebut, bila kita gosok gigi, tak kira lah guna kayu sugi ke, guna buah gigi, tambah-tambah ada obat gigi tu, kita berkumur dengan tu tidak bagus. Tidak bagus. Kita kena buai dulu. Bila kita gosok gigi, kena buai dulu. Barulah kita berkumur dengan air lain. Jangan berkumur dengan tu. Itu dalam kitab dulu pun sebut tak bagus itu. Kesan dia tidak baik kepada mulut tu. Doktor pun sebut gitu. Kena buai dulu nak kumur tu. Bila kita gosok gigi ya, dia punya Colgate tu ataupun kita kira mana-mana tidak Colgate pun. Buai dulu waktu tu. Barulah kita masuk air, baru kumur balik. Hak tu yang disebutnya. Bawah ni pun sebut gitu juga tu. Boleh baca sendirilah. Jadi maknanya gosok gigi ni satu amalan yang besar dalam agama sebenarnya. Cuma saya nak sebut gini, minta maaf lah ni. Kalau kita perhatikan dalam hadis ni, walaupun di sini Al-Fadhil Sa'alasi tidak sebutlah. Kenapa menjadi rutin bersih buah gigi tu? Khususnya kalau kayu sugi, sebab dia boleh menyebabkan bakteria tu, kalau tidak jaga dia melekat di situ. Boleh melekat di situ. Itu sebenarnya. Baik, sebabnya begini, ada berlaku ni kawan kita juga. Dia bila sampai dekat nak solat tu, dia gosok gigi dalam soft tu. Dia bukan gosok gigi, dia guna kayu sugi. Lepas tu dia buah dalam poket dia. Kita duk kheling-kheling gitu loh. Lepas tu bau. Ini pengalaman saya sendiri. Bercanggah dengan hadis Nabi tu. Tak boleh gitu tu. Hak laula an asyqa ala ummati tu, Nabi gosok gigi tu tempat ambil wudu. Ada dalam hadis sebut. Tak ada gosok gigi dalam sah gitu, lepas tu buah dalam poket. Sebab bila kita gosok gigi, dia basah tu. Sedangkan Nabi ni setiap kali dia akan basuh. Nak basuh lagu mana? Duduk dalam sah. Tu tak kena. Tak tahulah di mana silap faham itu berlaku sehingga jadi gitu.
bau kita rasa tak sedap, tapi tidaklah seteruk hak tadi teruk sungguh. Hak ni bau kayu sugi ni tidaklah teruk, tapi bau jadi kita tak selesa. Dia letak dalam poket, sedangkan bila dia buat tu lekat air liur tu jadi basah tu, letak sini tak sesuai tu. Sebab saf bukan tempat bersiwak, tidak. Kalau kita perhatikan Nabi bersiwak sebelum wudu. Tu tepat. Tu lebih tepat. Kena jagalah. Kena jaga. Fasal yang ketiga, hadis yang ke-10. Ini kita bincang menghadapan lah, insya-Allah. Kita bincang menghadapan. Fasal yang ketiga ni hadis yang ke-10. Jadi saya setakat itulah. Ataupun ada apa-apa soalan, kalau nak tanya berkait dengan perbincangan ni boleh. Kalau ada soalan lah. Boleh sila. Mana di akhir, wallahualam, ana tak pasti lah tu. Ana tak pasti, boleh kena tanya. Soalannya begini. Ni ada abang mai tanya ni. Nabi Isa bila dia turun sekali, kita kata dia angkat ke langit. Bila dia turun tu, bila dia turun ke langit di akhir dunia lah kira-kira tu. Dia berkahwin kita duduk, wallahualam saya tak ingat tu. Tu kena rujuk lah tu. Wallahualam lah. Okay, ada soalan lain ke? Sebab ada jumpa tu tak ada sebut tu. Wallahualam. Wallahualam, setakat ni saya tak jumpa. Mungkin ada, wallahualam lah. Tu kalau nak itu saya kena jawab semula tu, kena cek dulu lah. Jawab kita dah baca tentang hadis fitnah, hadis tu Nabi seberapa kitab apa tak ada sebut ya itu. Wallahualam. Kira ada soalan lain ke? Iyalah, mana perkara itu bagi orang Kristiannya, maknanya dia kata ada asas lah. Sebab Nabi Isa pun tak kahwin. Kira-kira begitulah. Cuma ada ke tidak hadis tu, wallahualam saya tak berani nak kata lah. Cuma setakat yang saya duk baca tu banyak juga kita rujuk tentang hadis-hadis fitnah tu tak jumpa. Kalau ada boleh kongsilah. Okey, kalau tidak ada apa-apa soalan, kita berhenti setakat itu dulu. Insya-Allah hadis seterusnya itu kita akan bincang pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.